So keseluruhan keseluruhannya ni kita panggil sebagai fruiting body. Okey, yang stem, cap, gill ni kita panggil dia sebagai fruiting body. Okey. So biasanya cendawan ni dia tak ada klorofil. Klorofil tu yang warna hijau pada tumbuhan kan. So memang cendawan tak ada yang warna hijau. Okey, biasanya dia tiada klorofil lah. Dan kita tahu cendawan ni sebenarnya dia adalah jenis apa? Saprofit ni. Betul ke? Parasit ke apa? Okey lah, lupa dah apa benda tu. Tapi dia bergantung kepada benda lain lah untuk hidup, kan? Kalau tak silap saya lah, saya pun dah lupa dah zaman belajar biologi dulu kan. Okey. Terusnya biasanya cendawan ni akan membiak secara melalui spora lah. Spora ni kita tak nampak kita tak nampak. Biasanya spora ni dia aktif di waktu pagi dan juga apa ni lewat petang lah. Biasanya kalau dekat kawasan ladang cendawan ni kita akan nampak macam ada kabus yang warna putih lah yang berterbangan. Biasanya dia akan berada di kawasan yang cendawan tengah matang. Kita akan nampak lah. Okay. Dan cendawan ni biasanya kita akan jumpa ada yang kita boleh makan, ada yang kita tak boleh makan. Biasanya yang kita tak boleh makan tu dia colourful. Dia ada colour-colour lah, pelbagai colour lah. Dan cendawan yang boleh makan ni biasanya warna macam tu lah, putih, kelabu. Tapi ada juga beberapa cendawan yang dia ada juga colour. Ada warna lah. Tapi kita kena tahu lah sebelum kita makan tu jangan nanti kita pergi hiking kat mana-mana hutan kan. Nampak je, lapang pasal pelan je semua. Tak boleh lah. Kita kena tahu juga cendawan tu apa sebenarnya. Dari mana dia. Adakah dia jenis yang beracun ke, yang tak beracun ke. Okey. Pengenalan secara ringkas. Apakah nama saintifik cendawan? Dia punya sebutan dia terbalik sikit lah kan. Pleurotus species. Okey, Pleurotus species ni adalah dia describe cendawan tiram saja. So cendawan tiram ni biasanya warna dia ada pelbagai warna lah. Warna putih tu yang biasa, Pleurotus florida. Okey, yang ada di TPU, sajo-caju, kelabu. Warna merah jambu ataupun pink. Dan juga warna kuning. Citrinophiliatus. Yang ni. Kalau yang warna kuning ni dengan warna pink ni, student jarang nampak kot. Dan yang ada di TPU tu pun yang barulah. Baru satu batch. Kita akan kembangkan lagi lah kepada beberapa batch yang lain. Okay. Cendawan ni, okay. Pelajar tak perlu pun ingat dia punya ni. Tapi kalau macam you all further study lagi, yang ni kena hafal lah. Jadi mainan di bibir lah ni. Ni nama-nama nama-nama saintifik ni. Okay. Yang abalone ni, dia lebih kurang sama je dengan cendawan tiram kelabu. Cuma bentuk dia tu, dia punya struktur tu ada sedikit berbeza lah. Sedikit saja perbezaan. Okay. Okay, next adalah dia punya kandungan nutrien. Apa sebenarnya kandungan nutrien dalam cendawan tu? Biasa kalau kalau kita tahulah macam sayur-sayur daun, kita tahulah ada tinggi apa macam tu kan, vitamin, macam tu lah, mineral apa semua. Okey, untuk cendawan ni, dia tinggi dengan kandungan protein. Kandungan protein dia sangat tinggi. Dia juga mempunyai kandungan serat, vitamin dan beberapa jenis mineral lah yang sangat baik untuk badan. Okey. So, dia tinggi kandungan vitamin, tinggi kandungan protein ni menyamai kalau misal kata kita jenis tak makan daging, tak makan protein, kita tak ambil protein dah, tak makan ayam, tak makan daging, tak mau makan ikan, vegetarian lah kan. So, bolehlah ambil cendawan ni dalam kuantiti yang banyak lah. Tak ada masalah sebab badan kita still perlukan protein kan. So, untuk kita nak cover kita punya keperluan protein dalam badan tu, so kita boleh ambil cendawan lah sebagai makanan utama, makanan lah. Okay.
So macam mana tekstur dia? Siapa yang pernah makan? Sorry tadi, apa tu? Cendawan tu dia berhubungan dengan tumbuhan lain dengan istilah saprofit. Saprofit ni maksudnya dia bergantung dekat orang tapi dia tak merosakkan orang tu lah. Macam tu lah. Kan? Dia tumbuh dekat pokok lain tapi dia tidak pun mematikan pokok tu. Itulah maksud dia, sama-sama dapat benefit, dapat kebaikan je lah. Okay? So kita kembali kepada tekstur. Macam mana rasa dia? Okay, cendawan ni siapa tak pernah makan cendawan, rasa dia sangat lembut, kenyal, ada sedikit manis. Kalau kita macam buat sup cendawan tu, dia akan rasa manis-manis lah. Jangan campur benda-benda lain. Kalau rasa tom yum, dah tak rasa manis dah lah. Kalau kita masak dia saja, cendawan saja, kita akan rasa manis dia tu. Kalau digoreng kan akan kenyal-kenyal. Kadang-kadang bila kita goreng tu, ramai yang kata, oh ayam. Sebenarnya bukan ayam pun cendawan. Okay. So dari mana asalnya cendawan ni? Okey, biasa kalau kita jumpa cendawan ni dia akan tumbuh liar di kawasan hutan ataupun belukar yang memang banyak sangat dengan humus ataupun humus tu tahu kan? Humus tu tahu tak? Humus tu macam daun ataupun ranting-ranting kayu yang dia mereput, dia dalam proses mereput dan dia biasanya mereput lah. Kat situ memang makan banyak. Kalau macam siapa nak selda, saya nak selda, biasanya kita akan jumpa cendawan tu tumbuh dekat di bawah-bawah pokok kelapa sawit tu selepas hujan. Memang akan banyaklah cendawan tu tumbuh. Okey. Kat hutan tu sama. Dia akan tumbuh di kawasan, kalau kita pijak hutan tu, tanah dia tu kan macam sangat lembut kan, gebu kan. Tu sebenarnya humus keseluruhan tu. So memang dia akan banyak tumbuh kat kawasan-kawasan macam tu. Okey. So apa pula khasiat dia ni, cerita pasal kandungan, pasal rasa dia macam mana. So kita nak tahu juga khasiat dia, apa khasiat dia. Okey. Cendawan ni sebenarnya dia tinggi sangat dengan kandungan protein yang memang baik lah. Okey, dan dia mampu meningkatkan kita punya sistem imun dalam badan. Maksudnya kalau macam membantu mempertingkatkan kita punya daya ketahanan diri lah terhadap penyakit. Okey. Dan dia juga adalah jenis yang antioksidan. Antioksidan ni dia macam memperlambatkan proses penuaan lah. Okey, ataupun senang kata awet muda. So perempuan yang nak cantik selalu, bolehlah amalkan makan cendawan ni selalulah, janganlah hari-hari. Setiap minggu at least kena ambil lah dalam satu portion lah. Okey. Dan dia juga ada juga setengah cendawan yang dia merupakan anti kanser. Dia boleh menjadi ubat kepada kepada penyakit kanser lah. Contohnya macam linzi. So kita geri cendawan kan, linzi ke macam cendawan susu harimau, benda-benda macam tu lah. Okey, banyak jugalah. Okey. Okay, selain daripada kita makan cendawan tu secara makan biasa jadikan sayuran, okay, dia juga kita boleh jadikan sebagai makanan berproses. Maksudnya contoh, okay, biasanya kita suka sangat makan carbonara, kan, yang Prego ke apa-apalah jenama tu kan, so ada cendawan dalam dia kan, ataupun button mushroom yang dalam tin tu, okay, itu makanan berproses lah, okay, sedia untuk dimakan, okay. Dan ada juga sebahagiannya cendawan ni yang kita gunakan dalam perubatan lah. Sama ada perubatan macam seperti kat tadi, macam linzi tu kan, kita masukkan dalam apa tu, kapsul tu kan, dijadikan ubatan. Ataupun juga produk kosmetik. Macam produk kosmetik ni contohnya macam moisturizer, cleanser ke, macam tu. Perempuan ni saya tahu ni kan. Okay. Kalau ada soalan, you all boleh teruskan je. Skip je saya tak ada masalah. Okay, kita borak-borak santai je di petang-petang yang hujan ni. Okay. So, okay. Yang untuk slide ni, saya tunjukkan beberapa jenis contoh cendawan lah. Okay, yang ini. Okay, yang atas, dua gambar yang atas tadi ni. Ini adalah cendawan tiram kelabu. Okay, tiram kelabu. Yang warna pink ni cendawan tiram juga. Cuma dia warna yang berbeza.
Bila warna tu berbeza, yang biasanya nama saintifik dia ada bahagian belakang tu akan ada berbeza sikit lah. Okey, yang ni warna kuning dan yang ni warna putih. Rasa semua cendawan ni lebih kurang sama lah. Cuma ada bezanya dari segi liat, mungkin ada bau sikit, dia macam tu, beza yang macam tu lebih kurang. Dan yang paling disukai ni sebenarnya adalah cendawan tiram kelabu yang atas ni. Okey. Pernah nampak tak yang warna pink, kuning, putih ni dekat pasaran? You pernah nampak tak? Ke memang tak pernah? Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah nampak? Selalu-selalu lagi pasang. Tengok cendawan. Selalu yang ada dekat pasar selalu yang macam ni lah, yang cendawan tiram kelabu yang dua ni. Yang ni jarang ada. Tapi kalau you all pergi sini, pergi ke TPU, boleh jumpa lah yang warna pink, yang warna kuning ni. Warna putih ni saya tak ada buat. Okay, next slide. So tadi kita dah cerita sedikit tentang pengenalan lah berkaitan dengan cendawan. So macam mana cara nak buat dia? Macam mana cara kita nak tanam dia? How to produce kan? So ini adalah proses pengeluaran cendawan. So dia ada berapa step ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 step semuanya. Dan step-stepnya saya akan cerita satu-satu lah. Yang pertamanya ada bancuhan media. Pupus bongkar cendawan, suntik benih cendawan, meraman, penghasilan cendawan dan pasca tuai. Okey. Itu je. Okey. Penyediaan media. So apa bahan yang kita perlukan dalam penyediaan media? Setiap bahan mesti ada resepi kan? Mesti tahu bahan apa yang kita guna, berapa banyak kita nak guna. Okey. Macam itulah kita nak belajar macam mana cara kita nak buat bongkar cendawan ni. Bongkar ni adalah tempat di mana kita nak bagi cendawan tu grow, tumbuh dan membesar lah. Okey. So apa yang kita perlukan adalah habuk kayu getah, pertama sekali, dedak padi, kapur pertanian dan juga air. Okey. So yang 3 bahan kering ni penting lah. Okey. Kita bagi dia nisbah 100 untuk habuk kayu getah, 10 dedak padi dan juga kapur 1. So ini tak kisah untuk 111 ni tak kisah kita nak tukar dalam bentuk kilogram ke, tan ke, apa lagi, berat-berat ke apa, itulah kan. Kalau kita buat dalam banyak, dalam skala yang besar, mungkin kita gunakan dalam tan, dalam kiraan tan. Kalau macam di TPU, saya guna dalam kiraan kilogram lah sebab kita punya mesin pun tak adalah besar sangat kan, boleh memuatkan kapasiti lebih kurang 100 kilogram saja. Okey. Dan juga air. Air ni kita perlukan dia untuk melembabkan. Untuk bagi dia sedikit kelembapan antara 70 hingga 75% lah. So macam mana kita nak tahu? Nanti saya ceritalah sikit-sikit ni. Sambil-sambil tu kalau saya terlupa cerita nanti, bagi tahu. Okey. Okey, semua bahan ni kita akan gaulkan dia. So kita akan gaulkan dia gunakan apa? Kita tak guna tangan ni. Zaman dulu dia guna tangan. Macam orang bancu simen tu. Tahu tak orang bancu simen, kalau orang buat rumah bancu simen macam mana? Dia gunakan spoke kan? Sodok, terbalikkan macam tu kan? Okey, kalau sekarang ni kita gunakan mesin lah. Satu mesin yang kita gunakan adalah mesin pembancuh. Mesin ni akan gaulkan ke semua bahan ni. Ada 3 bahan tu beserta dengan air. Kita akan gaulkan sebati. Dan sebati baru kita akan pindahkan dia ke mesin pembungkus ni lah. Bagging machine. Okey, mesin pembungkus ni. So nanti dia akan bentuk dalam ada blok-blok lah macam bongkah-bongkah tu. Okey. Macam ni saya cerita you all tak perasan lagi tahu tak? Nanti kita tunjuk gambar lah satu persatu. Okey, yang last kali, apakah keperluan alatan yang lain yang diperlukan adalah leher ataupun gegelang dan juga cap lah. Cap tu macam penutup lah. Penutup kepada kita punya bongkah tu nanti. Okey. Next. Okey, apakah keperluan? Okey. So, untuk slide ni, saya menceritakan apa sebenarnya yang cendawan perlukan. Kenapa saya gunakan, tadi ada 3 bahan saya gunakan kan? Apa dia? Habuk kayu getah, dedak padi dan juga kapur. Betul kan?
Betul. Betul. Harap saya tak cakap seorang-seorang lah. Sedihnya kalau cakap seorang-seorang. Okey. So kenapa saya gunakan habuk kayu getah? Okey. Dekat slide ni ada jawapan dia. Sumber makanan cendawan. Okey, apa yang cendawan perlukan? Sebab kita bila kita menanam, kita kena tahu apa keperluan cendawan, apa keperluan tumbuhan yang kita nak tanam tu. Kan? Contoh kalau macam macam tanaman sayur mungkin dia perlukan baju NPK kan? Macam tu lah. Okey, untuk cendawan ni dia perlukan karbon, nitrogen dan sebatian bukan organik. Yang ni dia memang sangat perlulah. Okey, so apakah dia? Okey, kenapa kita perlukan dia? Kenapa kita perlukan sebatian ni? Sebab dia jadikan sumber makanan dia lah. Sumber makanan kepada cendawan tu. Kalau tak ada benda ni nanti dia tak nak bertumbuh lah. Biasanya tempat yang kalau kita tengok dekat humus-humus tu kalau banyak yang tu memang biasanya karbon ni dalam benda yang berwarna hitam tau, macam kompos ke, macam benda-benda yang dah diuraikan lah, biasanya dia akan warna yang gelap lah. So itu menunjukkan dia banyak sangat karbon. Okey, dan juga nitrogen. Okey, so dekat mana kita nak dapatkan apakah bahan yang sebenarnya mengandungi banyak sangat karbon dengan nitrogen ni? Okey, biasanya kita akan jumpa dia dalam selulose ataupun hemiselulose dan juga lignin. Okey, apa itu selulose? Masuk penghafal ni kan. Apa itu selulose, apa itu hemiselulose dan juga lignin ni? Semua tiga-tiga bahan ni ada dalam habuk kayu getah. Okey, dia ada dalam habuk kayu getah, dia ada dalam hampas kelapa sawit, dalam kapas pun ada, kertas, dalam hampas tebu, tongkol jagung dan ada lagi yang lain lah. Kalau di kawasan yang banyak sawah padi, dia punya jerami padi tu, yang tu pun boleh digunakan untuk dijadikan sebagai bahan pengganti kepada habuk kayu getah. Sebab dekat Malaysia ni tak semua negeri ada kayu getah kan, susah nak dapat. Mungkin certain tempat saja yang ada. Kalau you all ingat lagi geografi Malaysia ni kan, kat sini ada ni, kat sini ada tu, kat semua tempat ada lah. Contoh hampas tebu kat mana ada? Kat mana banyak hampas tebu? Cepat, siapa jawab? Munir apa? Tak ingat? Irsyad, kenapa tak ingat lah? Ingatlah. You all kan fresh SPM kan? Betul tak? Perlis. Alia pandai Alia, perlis. Banyak sangat tebu kan? Irsyad tak tahu kat mana tu, jangan makan gula. Okey. Gurau-gurau petang-petang. Okey, kalau kat Selangor ni tak ambil zero, okey, tak apalah. Tak apa, itu pengetahuan am. Okey, habuk kayu getah kalau dekat Selangor ni mudahlah kita dapatkan habuk kayu getah, adalah di sekitar-sekitar ni. Paling jauh pun kalau saya cari di mana tu? Di Negeri Sembilan. Okey. So ada soalan ke setakat ni? Takkan pelik tak kenapa kapas dengan kertas ni digunakan? Saya pun pelik. Zaman dulu dia orang guna kapas tau. Kapas, kertas dia orang gunakan. Tapi kertas ni kalau kita gunakan dia punya proses tu lagi leceh lah, sebab kertas biasanya mesti ada karbon kan? So kita kena bersihkan karbon tu dulu sikit. Jangan terlalu banyak lah. Dia perlu karbon tu tapi dia tak boleh banyak sangat. Kan tiba-tiba ambil pula surat khabar kan. Okey. So pH kepada kita punya pH kepada kita punya media tu mestilah hampir kepada neutral lah, 6 hingga 8. Okey, biasanya lah. Kebanyakan cendawan tu dia akan ambil pH yang ni. Kebiasaannya. Okey. So kita pergi kepada ni saya kata tadi mesin pembancuh tu. Nampak kan? Mesin tu kapasiti dia 100 kilogram saja. So kita akan masukkan yang dituang tu bukannya tanah you all. Bukan tanah. Nampak macam tanah tapi sebenarnya tu adalah habuk kayu getah. Color lebih kurang sama. Warna coklat macam tu. Okey. Kalau ada dengar-dengar yang lain tu sila abaikan. Okey.
So, gambar yang kedua adalah mesin pembungkus media lah. Okay, kalau kita nampak tak ada lubang-lubang tu. Ni ramai masukkan masukkan plastik ke dalam lubang-lubang mesin daging tu supaya nanti media tu akan turun ke dalam tu dan dipadatkan. Mesin tu akan padatkan sendiri. Okay. Kalau dulu sebelum pandemik ni semua pelajar tasik wajib buat hands on ni. Berpeluh apalah, ketiak semua berpeluh lah. Buat kerja beramai-ramai kan. Tapi seronok lah. Siapa berkaraoke lagi dulu. Tapi bila you all ni kan kena anggaplah ada di sini. Okay. So saya cuba buka video yang pertama lah. Sekejap Nampak tak? Saya nak kena besarkan. Besarkan. Alamak. Okey, kita start semula Okey, nampak mesin tu dia putar macam tu kan? Okey, sekarang ni dia naik kat conveyor, pergi dekat bagging machine. Yang ni bagging machine. Kita masuk plastik macam tu. So dia akan turun ikut graviti, lepas tu dia padatkan. Laju pula dia punya ni Okey. Tak apa, okey. Nampak tak you all? Jelas tak? Faham tak apa yang saya duduk cerita bebel-bebel? Faham. Tak apa. Okey. Dah masuk tadi kan? Video pun dah tengok. Okey, selepas kita dah dah susun-susun media tu dalam box macam ni kan, box yang warna biru dengan warna merah ni. So proses yang menutup cap ni, nampak tak yang ada warna hitam ni kan, yang ada tutup ni kan, yang ni manual. Ni leceh sikit lah. Sebab sekali kita buat, kita akan buat sebanyak 3 bancuhan tau. Untuk memenuhkan kita punya peti kukus tu lebih kurang dalam, dia muat dalam 1000 beg. So tapi saya buat dalam 600 macam tu lah. 600 beg ke 700 beg. Okay, so yang nak tutup ni manual lah. Ini adalah kawasan kerja masa sebelum ada pandemik. Ni kat sini lah tempat you all belajar sebenarnya. Masing-masing pakat bersila kat sini semuanya. Nak menutup benda ni yang banyak-banyak ni kan, 600 ni, ramai. Okay, proses ni dia lambat, dia lama sikit lah, leceh. Okay. So kita pergi kepada proses yang kedua, iaitu pengukusan. Ataupun nama lain dia pensterilan. Tahu kan pensterilan tu yang mesti dapat bayang. Kenapa apa itu pensterilan? Sekarang ni semua sanitize kan. Pensterilan. Dia lebih kurang sama lah. So apa itu proses pensterilan? Kita sterilkan media tu. Tadi media yang habuk kayu tadi tu, yang dalam beg tadi tu, kita sterilkan dia supaya segala macam mikrob ke, benda asing ke yang dalam tu yang kita nampak ke, kita tak nampak, semua akan mati. Kita nak make sure bahan yang kita nak gunakan untuk nak tanam cendawan ni mesti benda tu bersih. Tak ada benda asing, tak ada mikrob, tak ada nematod, tak ada benda-benda lain lah. Kecuali habuk kayu tu lah and the gang. Okey, suhu dia. Okey, yang ni, 2 gambar ni adalah contoh mesin pengukus yang kita gunakan lah. Okey, yang sebelah yang macam bentuk silinder ni kan. Yang ni adalah high pressure steamer, ataupun dia menggunakan elektrik lah sebab dia punya sebagai sumber kuasa dia lah, power dia. Okey. Yang sebelah ni, yang gambar petak ni, yang ni yang ada di CPU. Peti pengukus yang biasa lah, kita gunakan gas sebagai dia punya bahan bakar lah. Okey, yang ni yang saya kata dia memuatkan 1000 beg ni.
Okey. Yang ni dia bergantung. Ada boleh sampai 2,000, ada yang boleh 1,000. Tengoklah, tengok besar mana. Okey. Dan kita kena pastikan masa kita mengukus kita punya beg tu, suhu dalam ni wap dia akan sampai 100 darjah lah. Okey. Dan kita biarkan dia dikukus selama 4 hingga 8 jam. 4 hingga 8 jam ni bergantung kepada berapa banyak kita punya dapur yang kita gunakan untuk membakar, kecepatan dia lah, maksudnya kecepatan air kukus tu jadi wap, dan juga banyak mana kuantiti yang kita gunakan lah. Okey. Yang kita nak kukus tu banyak mana. Kalau kita kata macam dalam ni 600 beg. Kalau biasanya 600 beg ni kita akan biarkan dalam 6 jam, 8 jam. Dia kalau 4 jam ni biasanya api dia dah slow lah. Dah makin slow lah. Maknanya suhu dia tu tak adalah selama 4-8 jam tu 100 darjah. Yang gambar tadi sekejap kita jawab soalan pelajar tadi. Okey ni. Kan? Apa beza cap dengan leher? Betul. Okey, yang ada macam warna putih ni, yang ni cap. Okey, dalam yang warna putih ni adalah sponge tau, yang kita tutup dia lah. Ya, kena packing dulu. Baru kita boleh kukus. Okey, ni dah tutup ni. Apa beza cap dengan apa tadi soalan dia? Cap dengan. Okey, neck tu gegelung dia. Dah tak ada gambar lah. Neck tu gegelung dia. Kita pasang neck dulu. Lepas tu baru cap tau. Apa nanti, ni gambar tak jelas sangat lah. Nanti dah ada satu video masa dia menyuntik nanti ada dekat sikit lah. Okay. Nanti saya jawab yang tu Tak ada gambar. Okay. Yang ni tak ada soalan Okay. Yang ni kita kukus tadi saya kata 4 hingga 8 jam. Contoh macam hari ni tadi, pagi tadi kita orang buat. Daripada pukul 8 sampai pukul 11 tu kita kukus lah. Maksudnya kita buat, lepas tu lepas dah masukkan tu, dalam pukul 11 tu kita start kukus. So sekarang ni kalau dekat di kawasan Bancuh tu memang api tu tengah menyala-nyala ni. Sekarang ni. Okey, tengah panas lah. Dia tengah mengukus lah. Okey. Dan saya katakan tadi, suhu dia mesti 100 darjah. Maknanya dia sangat panas dalam ni. Okey. Okey. Proses yang seterusnya, selepas kita dah kukus tadi, kita dah spray tadi, kita nak suntik dia. Sebelum kita suntik, kita kena make sure kawasan yang kita nak suntik tu kena bersih. Biasanya kita akan, kita jaranglah bagi orang luar masuk sangat kan. Dan saya pun kalau masa nak memulakan proses menyuntik ni, saya kena pakai mask, kena make sure tangan saya basuh bersih dulu kan sebelum ni lah, sebelum kita memulakan kerja lah. Yang keduanya kita kena make sure, kita kena pastikan kita punya bongkah yang kita kukus ni tadi ni, yang kita spray tadi ni, dia dah sejuk tau. Suhu dia bukannya suhu macam kita bawa masak tadi, 100, tak ada. Dia mesti suhu dia ni, suhu bongkah ni mesti turun kepada suhu bilik. Dalam 30 darjah, 32, ataupun suhu suam lah, suam. Okey, kita tak boleh suntik dia. Kenapa? Kenapa rasanya kena tunggu dia sejuk? Siapa nak jawab? Saya tak nampak nama ni kalau kelas biasa ni seronok ni dengan soal. Ada ke siapa-siapa nak jawab? Kenapa saya nak kena tunggu dia sejuk? Baru saya boleh suntik. Logik akal. Tak tahu. Sebab, okey, dia punya spora tu, spora kan kita biarkan cendawan ni kan menggunakan spora. So yang putih ni, gambar putih ni, dalam plastik warna putih ni, ini benih dia. Benih cendawan tu. Okey. So benih ni, dia sangat sensitif dengan suhu panas.
So kita kena pastikan kita punya beg ni betul-betul warm ataupun sejuk lah. Supaya nanti bila kita masukkan benih tu dalam kita punya bongkah ni, tak adalah benih tu mati sebelum dia berkembang. Takut rosak. Apa yang rosak? Tangan melecur, dia sayang tangan dia lagi. Okey, tak apa, betul lah tu. Okey. Okey, ni saya pun ambil pengalaman tadi. Okey. Staff kena pakai mask. Before pandemik ni pun memang kita orang kena pakai mask lah selalu. Kalau orang cendawan ni memang banyak kan memang pakai mask. Okey, so bila dah jadi pandemik ni, kita dah biasa lah dengan mask. Okey. Kita kena pastikan kita spray dulu ni. Ni yang tadi siapa tanya leher tu? Apa neck. Ada yang tanya kan? Okey, yang ni neck. Nampak tak? Yang ni cap, yang macam ada sponge ni cap. Yang di antara ni yang macam panjang ni kita panggil neck ni kan macam leher kan, rupa dia. Betul tak? Itulah bezanya. Siapa yang tanya tadi? Nampak tak? Okey. Saya anggap nampak lah Okey. Masa kita nak betul, dua-dua tu satu set. Neck dan cap tidak boleh dipisahkan. Okey. Masa kita nak suntik, kita kena make sure ruang dia tu kena bersih kan. Kalau macam perlu kepada penyemburan Dettol, dan kita buatlah penyemburan Dettol di lantai, di dinding, di sekitar-sekitar yang kita nak buat tu lah. Dan saya sendiri pun kena pakai mask, tangan kena basuh bersih-bersih kan. Okey. Muka tak dibenarkan masuk, macam tu lah. Okey. Lepas tu dia punya cap yang ada pada kita punya benih tu. Benih tu dia ada satu beg yang lain kan. So dia pun ada cap dengan neck. So kita kena try dia punya cap dengan neck tu juga. Tapi cap dengan neck yang pada bongkah yang kita dah try ni tak payah. Sebab dia dah try ni memang confirm dia bersih kan. Ni yang pendatang baru ni, yang bongkah ni. Yang kita punya benih ni. Kita kena try lah yang dia tu. Okey, faham tak? Nanti orang tanya pula kenapa kena style penutup yang mana pula ni kan. Benih dia ni. Dia ada penutup dia. So itu yang kita kena style. Okay. So bongkah ni kita akan inokulasi dia satu persatu tau. Satu saya buka, sebab satu box ni dia ada 15 bongkah. So saya kena buka satu-satu. Satu persatu lah. Buka, lepas tu letak benih, tu tutup. Buka, letak benih, tutup. Okay, biasanya kita akan masukkan berapa banyak benih dalam ni, lebih kurang 5 gram. Tapi saya agak-agak lah. Penuh je dekat leher tu, kira dah cukup lah 5 gram. Jangan sampai dia muntah-muntah pula kan. Rugi benih. Okay. Faham yang ni? So kita tengok video lagi pun. Sekejap. Okay. Nampak tak? Okay, satu-satu kita masukkan yang proses ni pun perlukan kesabaran yang tinggi lah. Biasa kalau pelajar, kalau macam ada kelas, kita bagi dia orang sikit je. Dalam 600 beg tu, mungkin dalam 10 box saja yang kita akan bagi. Ataupun mungkin 5 saja kita bagi, sebab kita bagi demo je. Sebab biasanya kadang-kadang pelajar buat, biasalah pelajar kan first trial, mestilah macam ada salah-salah. So kita nak mengurangkan risiko tu, selebihnya biarlah staff yang buat. Okey. Nampak tak? Kalau tak saya terus ni kan, sebab video ni panjang juga lah. Dia menyuntik untuk satu box terus. Nampak kan? Nampak. Inilah prosesnya Selagi tak jawab, saya tanya lagi nampak tak? Mana ni? Okay, next. Pemeraman Lepas kita dah suntik, kita kena peram dia.
kita bagi dia macam bagi dia rehat lah, bagi dia berkembang daripada macam kalau tengok gambar ni kan daripada warna coklat gelap ni dia baru sikit kan, baru sikit ni putih-putih ni sampai dia penuh warna coklat ni hilang semua nanti. Itu yang kita panggil dia pemeraman. Pemeraman ni ataupun kita panggil kata lain sebagai proses pertumbuhan kita punya benih ni lah kepada keseluruhan bongkah. Okey. Disusunkan dalam satu bilik, kita panggil dia bilik peram. Dan biasanya bilik peram ni tiada aktiviti lah. Kita peramkan dia kan. Peram macam tu je lah. Kita biarkan dia lebih kurang dalam 2 bulan setengah hingga ke 3 bulan lah. Kalau tengok gambar ni, ini dia punya set pergerakan daripada minggu ke minggu lah. Macam ni contohnya macam yang separuh ni biasanya dah sebulan. Macam tu. Biasanya dah sebulan. Okey, yang ni yang macam ni biasanya dah penuh lah ataupun hampir penuh. Kadang-kadang kita nampak kat ni nampak kelebihan macam dah penuh. Tapi bahagian yang bottom tu belum lagi. Macam tu lah. Okey. Biasa anggaran lebih kurang dalam 2 bulan setengah ke 3 bulan ni memang tak lagi lah. Okey. Benih yang mungkin lah ada pelajar yang mungkin tak tahulah mungkin family dia ke yang buat mengusahakan cendawan ni. Di TPU ni, di UPM ni kita gunakan benih 60 hari. Cendawan ni ada banyak benih 45 hari. Kalau 45 hari tak adalah sampai 2 bulan ni. You akan faham tau. Nanti kalau orang tanya, taklah kita sekejap je kan. Maknanya mungkin dia pakai benih yang berbeza. Benih 45 hari ataupun benih 60 hari. Antara dua. Okey. So, jelas kan? Boleh? Jadi, saya nak ubah. Yes. Okey. So, kita tiba ke proses penghasilan. Prosesnya seronok ni. Okey. Proses penghasilan. Tadi ni bongkah yang kita dah cukup 3 bulan tadi, dah matang, dah betul-betul matang, dia dah putih keseluruhannya. Barulah kita boleh pindahkan dia daripada bilik peram. Tadi kita letak kat bilik peram, pergi ke bilik hasil. Okey, bilik hasil dengan bilik peram ni berbeza tahu sebab apa? Bilik peram tiada aktiviti yang kita buat. Biasanya kita akan pindahkan aktiviti sajalah. Dia tak ada aktiviti lain. Lepas kita dah susun dalam bilik peram tu, kita biarkan dia tutup bilik tu. Tak buka dah. Bila tiba masa kita nak cari yang dah matang tu, nak pindah ke bilik hasil, baru kita akan buka balik. Maknanya dia memang tak banyak aktiviti lah bilik tu. So kita pindahkan bongkah yang dah matang tadi ke bilik penghasilan. Lepas kita dah pindahkan, kita akan buka penutup dia. Penutup tadi tu, yang cap tadi tu. Penutup yang ada sponge tadi tu kita buka. Dan kita kena make sure sponge tu tak tertinggal kat dalam mulut tu lah. Kena pastikan mulut tu memang betul-betul dia putih. Warna dia mesti putih. Kalau ada warna selain warna putih, contoh warna apa? Macam warna kontaminal lah dia dah rosak kan. Warna hijau ke, warna hitam ke. Yang tu biasanya dia dah ada kontaminat lah. Ada banyak cara lah yang kita boleh buat. Tapi kalau saya ceritakan nanti you opening pula kan. Saya kata sebenarnya itu kontaminat lah. Okay. Biasanya penutup ni kalau kita dah buka memang dia colour putih. Dan kita kena pastikan sponge tak tinggal dalam mulut lah. Kalau tak nanti macam mana? Kita punya cendawan nak keluar kan. Okay. Dan kita kena siramkan kita punya bongkah tadi tu yang kita dah buka tu 2 kali sehari. Okay. Jangan kita biarkan dia. Kan, pokok pun kalau kita tanam kena siram, kena baja kan. Macam tu lah juga. Kita kena siram dia lah. Siram dia sama ada secara manual ataupun secara automatik lah. Antara dua. Siram manual, kita boleh spray-spray je. Kalau siram automatik ni, kita set lah timer kan. Okay. Dan kita kena pastikan masa proses penyiraman ni, kita kena make sure suhu sekitar kita punya bilik penghasilan tu, rumah hasil kita tu, akan turun daripada suhu. Contoh suhu panas sekarang berapa? Suhu bilik sekarang berapa? Tahu tak? Suhu bilik sekarang kalau dulu mungkinlah 29 kan. Sekarang ni mungkin dah 30, 32 agaknya kot kan. Okey, kita kena make sure suhu dia turun kepada suhu 27 hingga 29. Suhu dia mesti turun, mesti sejuk sikit. Okey. Bila suhu dah turun, barulah cendawan tu dia akan macam ada reaction lah. Maksudnya dia tahu, okey ini adalah masa untuk dia yang sesuai untuk dia nak keluar. Macam tu kan.
Sebab biasanya kalau kita tengok macam cendawan yang tumbuh dekat tumbuh liar dekat luar ni pun, kalau kita tengok cendawan biasanya tumbuh waktu bila? Biasanya selepas hujan dia akan tumbuh kan, betul tak? Betul. Dia akan tumbuh lepas tengah-tengah panas, musim-musim kemarau tak ada cendawan dia. Cendawan kering ada. Okey? Suhu dia dah cantik, baru dia akan bergerak keluar lah cendawan tu. Dan kelembapan dia, RH ni adalah relative humidity ataupun dia punya kelembapan lah. Kelembapan kandungan air dalam udara tu antara 90 ke 90%. 90%. Okey? Okey. Tempoh cendawan ni nak keluar. Hari pertama kita buka, contohlah saya buka hari Rabu, hari Khamis saya buka. Kita buka dengan penutup tu, kita pun start siram kan. Okey, 4-5 hari selepas daripada kita buka dan siram tu, dia akan tumbuh. Sekejap je. 4 hingga 5 hari je dia akan tumbuh. So, macam kata kalau hari Khamis saya buka, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin tu bila saya datang balik ke office, cendawan tu dah start tumbuh lah. Ada yang kita dah boleh harvest, ada yang baru nak membesar, ada yang baru munculkan dia punya cap tu, macam tu. Tapi yang pastinya dia tumbuh lah antara 4 hingga 5 hari ni. Kalau macam bongkah tu baru, contohlah macam kita pindahkan bongkah yang matang pergi pindah dekat tempat asikan. So maknanya first harvest kita lah, first cendawan yang nak tumbuh tu biasanya dia kadang-kadang dia lajak sikit, 5 hingga 6 hari baru dia ni, dia macam terkejut macam tu kan. Kalau cendawan yang dah banyak kali keluar, dia dah tahu dah, okey 3 hari, kadang 4 hari pun dia dah excited nak keluar dah, okey. So satu bongkah tadi tu, yang you all buat tadi tu, satu bongkah tu, dia boleh mengeluarkan hasil lebih kurang 5 hingga 6 kali hasil tau. 5-6 kali hasil ni maksud saya, hari ni saya buka, cendawan tu keluar. Okey, saya pun cabut keseluruhan dia tu, saya tutup. Terus saya buka balik, keluar lagi, macam tu dia berulang sampai 5 kali, 6 kali. Selagi kita punya bongkah tu tak ada contaminate, tak ada rosak, tak dijangkiti oleh penyakit. Dia akan bertumbuh lebih kurang macam tu kan, 5 kali, 6 kali, 6 kali, 7 kali pun ada. Okey. So biasanya macam mana cara kita nak nak harvest dia, bongkah yang dah matang tu, dia akan tumbuh banyak tau. Dalam satu mulut tu dia akan tumbuh macam 5-6 kelopak terus. So kita akan pusingkan dia sikit, tarik keluar. Macam tu. Biasanya dia akan keluar dengan tunggu-tunggu sekali lah. So bila kita nak menjual, nak menggrading, nak memaket, kita kena pastikan tunggul ni kita potong dulu. Jangan kita jual dengan tunggul-tunggul tu, ngelat lah kan. Tahu tak istilah ngelat? Tunggul tu kita kena buang lah. Kita kena jual yang bersih saja, yang dah dipotong lah. So hasil tu kita kena gradekan. Mana cendawan besar, cendawan kecil. Dan biasanya kalau dekat TPU ni kita ada 2 grade. Grade A dan grade B. Grade A ni biasanya yang cantik comel. Cantik comel. Apa lagi? Dia punya dia punya kelopak dia cantik lah. Okey, kalau yang grade B ni dia besar, tapi kelopak dia tu macam dah beralun-alun. Kan? Dia tengok Okey, kita kena packkan, kita kena bungkus dia dalam pack yang di vacuum. Di vacuum dulu, kita buang segala udara dalam tu dulu. Kemudian baru kita seal. Okey. Apa tujuan kita vacuum ni? Rasa-rasanya kenapa kita kena vacuum? Dah 3:30. Tak cepat rosak. Untuk nak kalau kita tak vacuum, kenapa dia cepat rosak tanya tak lagi. Kalau kita tak vacuum, kenapa dia rosak? Kenapa dia cepat rosak? Tadi betul dah jawapan tu, tapi kenapa? Agak-agak sebab terdedah dari udara. Terdedah tak? Udara tu ada, tapi okey, jawapan lain. Banyak bakteria kat udara. Okey, lain. Irsyad dengan siapa ni rajin? Yang lain 90, bukan 89 lagi yang lain ni mana?
Mikroorganism, oxidize, lagi oxidize. Betul. Cendawan ni dia adalah tumbuhan yang walaupun kita potong dia punya tunggul dia tu, dia masih lagi bernafas kan. Setiap benda yang bernafas tu akan berpeluh. Dia akan berpeluh. Bila berpeluh, kan keluar air. Kalau cendawan tu dia dah berpeluh dalam plastik. So nanti uap tu, peluh-peluh tu akan bertukar kepada bentuk air lah. Cendawan ni pantang dia kena air. Kalau kena air, dia akan cepat rosak. So kita bukanlah nak matikan dia terus lah kan. Kita vacuum dia, kita tarik udara keluar. So nanti dia akan dalam normal lah, dia relax sikit. Dia kurang lah sikit bernafas tu. So nak keluarkan peluh tu lambat lah sikit. Okay. Kita dah vacuum, kita dah seal cantik, jangan kita biar. Kita simpan dalam chiller ataupun kita sejuk lah. So dia akan tempoh post harvest dia, tempoh post harvest apa? Tempoh pasca tuai dia tu akan lajak sampai ke seminggu, ke hampir 2 minggu macam tu. Jadi tak adalah hari ni kita beli, hari ni kita kena masak kan. Dia boleh lagi lah postpone masak tu, mungkin masak lusa ke. Macam tu lah. Okay. So far faham ke? Faham. Faham, bagus. Okay. Jawab terpaksa, tak apalah. Okay, ni dia punya rupa dia lah peringkat dia. Contoh tadi saya kata tadi cendawan tu dia tumbuh antara 4 hingga 5 hari dia dah tumbuh kan. So 4-5 hari tu ni lah rupa dia. Kalau kita buat macam dokumentari, bolehlah saya letak kamera tu 24 jam kan dekat-dekat tu, barulah you orang nampak kan macam mana gambar tu kan. Tak ada kerjanya aku. Jadinya jadi saya pun ambil gambar lah macam ni. Kan? Yang ni contoh gambar yang pertama ni, yang atas ni. Yang ni gambar yang atas ni, mana pula kisah aku. Okay. Gambar yang atas ni, yang paling atas ni, dia lebih kurang dalam 3 hari dia dah bentuk macam ni. Nampak kan? Dia nampak macam ada jarum-jarum tapi kita nampak cap dia kan. Kita nampak macam dia punya stand saja. Lepas tu kita nampak cap kecil je. Sekali dia tumbuh nampak penuh satu mulut ni tadi, satu leher ni tadi, satu neck ni tadi. Kan? Okey, ni dah hari, mungkin kalau ni pagi, besok pagi kita akan nampak dia macam ni dah. Yang kedua ni. Yang kedua ni, nampak dah, nampak macam ni dah. Okey. Ni hari yang seterusnya lah. Okey, yang saya kata grade tadi tu kan, grade A dengan grade B tu kan. Ingat tak? Ingat kan? Saya cuba jawabkan lah. Ingat. Okey, yang gambar nombor 3 ni, ni grade A. Okey. Okey, gambar yang keempat ni masih boleh makan dan sangat kembang. Ini yang kita katakan dia grade B lah. Okey. Tapi yang selalu kalau kita jual kat pasar tu biasanya macam ni lah. Kan yang nombor 4 ni kan. Jarang jumpa yang macam ni. Boleh. Mana sedap lagi. Sama je rasanya. Daripada nombor 1 sampai nombor 3 ni sama je rasanya. Cuma bezanya kalau yang muda ni, ni yang saya panggil muda lah. Yang nombor 2, nombor 3 ni saya panggil muda lah. Dia kenyal-kenyal lah sikit lebih. Kalau yang yang nombor 4 ni dia dah lebar-lebar kan. Ni sesuai lah kalau kita buat goreng-goreng tepung, celup tepung kan. Sedapnya hujan-hujan dimakan Okey, boleh. Sama, rasanya sama-sama. Dapat iziat apa nama tu. Okey. Ni pemandangannya lah. Pemandangan yang ada di TPU. Kalau hasil tengah banyak, macam ni lah rupanya. Sekali dia keluar kan, berlumba-lumba. Macam ni. Itu yang saya kata, kalau misalnya kata, contohlah pukul 8 pagi kita orang masuk kerja, dia punya kelabu tu, suhu bukan suhu. Pemandangan di sekitar bilik ni kan, kita nampak macam kabus-kabus tau. Tu spora dia matang. Spora dia tu berkembang. Spora bergerak je kan. Bukan ada NTP ke apa, tak ada. Memang dia macam spora dia tu lah bergerak. Kalau macam kita jenis yang tak, macam contohlah kita ada penyakit asma ke kan, mudah kena sesak nafas ke. Mungkin kita ni tak sesuai lah pergi tempat macam ni ataupun kena pakai mask lah sebab takut-takut kita alah dengan spora yang berterbangan ni. So
So ni hasil yang kita dah kutip lah. Kalau kita tengok ni hasil dia kita kutip dengan tunggul-tunggul dia sekali. Masa kita kutip yang dekat bilik ni, kita cabut je semua. Okey. Ni dah cabut dah ni. So nanti tu yang kita kena potong ni, tunggul yang warna coklat ni tak nak. Kita tak jual yang tunggul ni. Kita potong dia. Bagi nampak cantik sikit lah. Okey. Masa kita dah potong tu, masa tu lah kita akan grading dia lah. Mana yang besar, masuk dalam plastik besar. Mana yang kecil, kita jadikan. Sebab di TPU, di Taman Pertanian Universiti, kita ada 2 harga yang berbeza. Jadi, kalau yang besar tu kita jual lah pada harga yang untuk yang besar. Kalau yang kecil, kita jual lah pada harga yang kecil. Jadi macam tak elok lah kan kalau kita jual ni. Sebab harga yang kecil ni, yang grade A ni mahal sikit daripada yang grade B. Kan? Okey. Yang grade A ni, contohnya dalam pack ni, kalau you tengok grade A ni yang kita pack ni, yang gambar tepi sekali, yang 200 gram ni. Ni. Ini macam ni lah. Okey, yang ni saya bagi contoh cendawan yang color yang color kuning tadi tu dan juga warna pink. Kalau nampak kan terbalik-balik kat susunnya. Nampak ini yang ada di TPU tau. Dulu ada ni je, yang kelabu je. Tapi sekarang kita dah ada variety, so kita boleh pilih lah. Orang datang beli, nak cari yang kelabu tak jumpa kan. Dah habis ke apa ke, tak apa. Dah sold out, yang lain ada lagi. So ada pilihan. Okey. Ini gambar yang seronok dilihat ni. Okey. Okey, tadi tu yang kita jual lah di CPU. Ini cara nak masak. Kalau orang tanya macam mana nak masak cendawan. Daripada tadi saya sebut cendawan goreng je kan. Lain tak ada kan. Kita boleh buat mushroom soup. You all kalau selalu makan pizza kan. Ni mesti selalu makan pizza ni. Kalau makan pizza kan ada mushroom soup kan. Pakai cendawan biasa-biasa pun boleh. Lapar kan? Itulah. Hujan-hujan ni lapar. Balik buat. Allahu Akbar. Sedapnya. Yang atas ni, yang ada cili-cili ni. Oh, ini lagi menggiurkan ni. Siapa yang tergiur? Okey, yang ni pekasam. Biasa kita jumpa pekasam ikan kan? Selalu kalau kita jumpa pekasam ikan. Tapi ni pekasam cendawan. Boleh dijadikan pekasam. Sedap ni. Ini kalau mak mertua lalu belakang tak perasan pun. 3-4 pinggan sekali makan. Kan? Betul tak? Okey, mushroom soup biasa kan. Kalau biasa orang faham kalau buat mushroom soup dia mesti nak kena cari button mushroom kan. Ini kalau mak-mak ni tak ada button mushroom tak jadilah cendawan soup mushroom soup aku ni. Padahalnya boleh je. Pakai cendawan tiram kelabu pun boleh. Lagi sedap. Kan harga pun murah. Okey? Sedap je. Okey, dah habis dah situ yang best-best. Penyelenggaraan pula. Okey, kita dah kutip hasil tadi tu kan? Jangan kita biar je. Okey, mana beg, mana bongkah yang kita dah cabut keluar dia punya hasil dia. Kita tak boleh biarkan dia, kita kena bersihkan mulut bongkar tu kita kena bersihkan dulu. Kalau misal kata masa you all cabut cendawan tadi, tunggul yang warna coklat saya cakap tadi yang dia punya akar tu tertinggal. So yang itu kita kena buang keluar lah. Sebab kadang-kadang ada setengah keadaan yang bila kita cabut-cabut tu, dia tertinggal kat dalam, batang dia dah patah. Macam tu kan. So yang tu kita kena korek keluar lah. Okay. Lepas kita dah korek keluar segala tunggul-tunggul yang tertinggal dalam tu, kita akan tutup rehat dia lebih kurang 10 hingga 14 hari lah. Okey, kenapa kita kena tutup dia? Kenapa kita kena rehatkan dia? Agak-agak kenapa kita kena rehatkan dia? Penat dalam bekerja mengeluarkan hasil, lepas tu kita bagi dia tutup. Kenapa? Tak tahu, tak apalah saya terus. Okey, kita tutup, kita bagi dia rehat supaya kalau kita tengok cendawan tu, masa kita harvest yang kali pertama, keseluruhan benih yang ada dekat tu semua dah habis. Maksudnya macam, di peringkat permulaan benih tu dah habis lah sebab dah jadi cendawan kan. Kita dah ambil dah pun cendawannya. Okey. Kita nak suruh benih yang ke belakang tadi tu, yang kat belakang tadi tu pergi ke depan pula. Sebab ruang untuk dia keluarkan hasil tu satu ruang tu je, satu mulut tadi tu je. Dia tak boleh keluar tempat lain. Jadi dia nak bergerak tu kan ambil masa. So itu yang kita rehatkan dia lebih kurang 10 hingga 14 hari lah. Kita rehat dia tak. Kan?
Okey, lepas 14 hari, hari ke-15 tu kita boleh buka. Kita boleh buka semula penutup yang rehat tu. Nanti dia akan keluar balik lah. Bila kita buka yang kali kedua tu, jangan kita buka saja. Siramlah yang macam proses yang saya cakap, yang slide sebelum ni kan. Kita kena siram dia 2 kali sehari. Yang tu kena buat lah. Kita kena rotate balik lah. Kena pusing balik. Sampai dia keluar hasil. Tunggu 4-5 hari tu dia keluar lagi. Macam tu. Dah harvest, korek balik. Buka balik. Macam tu lah. Sampai 5 kali, 6 kali. Sedagi dia tak ada contaminate. Okey? Faham? Masa kita dah, masa proses tu, masa kita dah korek-korek tu, kadang-kadang lantai tu kita pun kotor-kotor kan. So kena bersihkan lantai, sapu apa semula. Tadi cap yang ada sponge tadi tu semua kena basuh. Yang leher neck tadi pun kena basuh. Tu semua boleh diguna semula lah. Jangan dibuang tak. Okey. Dan bongkah, bila masa kita buat proses penyelenggaraan ni, kalau kita jumpa mana-mana bongkah yang ada contaminate, yang rosak, kita boleh ambil dia bawa keluar lah daripada kita punya susunan tu. Susunan bongkah yang banyak tu kan, kita boleh ambil keluar. Jangan kita biarkan dalam tu. Takut-takut nanti kalau kita tak rehatkan dia, ada apa-apa yang akan berlaku ke? Proses pengeluaran cendawan tu akan keluar lah. Akan berlaku jugalah, cuma dia ambil masa yang lama. Mungkin hari ni kita dah harvest, mungkin 5 hari selepas tu baru dia akan keluar balik lah. Tengok pada keadaan sekitar lah. Kalau keadaan sesuai, dia akan keluar. Kalau keadaan kering, you all tak siram ke apa ke, mungkin dia akan kering macam tu je lah. Satu keburukan lah kalau kita tak tutup. Tadi tanya kenapa kalau tutup boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tapi satu keburukan yang kalau kita tak tutup ni, serangga daripada luar ataupun udara yang kotor daripada luar mudah sangat masuk ke dalam mulut tu lah. So potensi untuk dia dijangkiti oleh penyakit apa semua tu tinggilah. So kita pun tak naklah kita punya bongkah tu dijangkiti kan, disengat ke dia apa ke oleh haiwan perosak lah. Jadi lebih baik kita tutup yang dia. Okey, jangan terangah je kan. Kalau orang mulut terangah masuk lalat kan. Okey, boleh? So, dua gambar di bawah ni adalah contoh yang paling biasa kita akan nampak lah. Bila ada berlakunya kerosakan ataupun jangkitan penyakit pada bongkah lah. Kalau kita tengok warna bongkah tu sepatutnya putih, tapi nampak tak dia macam dah ada warna coklat kan. Maknanya macam benih dia macam dah tinggal sikit kan. Tak tahu apa yang menyebabkan benda ni berlaku. Mungkin ada serangga lah yang makan juga bongkah benih ni. Okey. Dan juga kalau kita tengok dekat yang bongkah-bongkah yang lain ni macam ada pertumbuhan lain, pertumbuhan pelik-pelik. Yang ni ada kulat warna hitam. So macam ni yang kita kategorikan dia sebagai rosak lah. Yang ni yang kita kena buang. Buang bukan sebarang buang kita buat kompos. Buat kompos boleh jual balik. Kan? Jadi duit. Okay. So ada satu lagi video. Macam mana cara kita nak membersihkan mulut bongkah tu. Nanti kalau nampak tak? Nak besarkan lah. Oh, sorry. Replace mula. Okey, nampak tak macam dia macam ada tunggul yang keras kat situ kan? So kita kena bersihkan dia lah, nampak? Nampak. Nampak. Dah 3 kali dah saya tekan, tak apa, kita tengok lagi. Okey dah. Okey. So itu cara dia lah Okey, kalau kita tengok tadi dalam video tu kita gunakan satu alat pengorek kan? Dia macam satu rod batang besi yang kita gunakan untuk korek dah dia punya kerak-kerak tu kan, kerak-kerak tunggul-tunggul yang keras tu. Okey. Apa tu? Besi tu kita pun kena sterile dia juga tau. Kita kena sterile dia, kena make sure besi tu dia tak ada membawa penyakit lah. Besi tu sendiri tak boleh membawa penyakit. Dia sendiri kena bersih. So apa yang kita buat, saya tak adalah sterile besi tu menggunakan api. Kan macam kita biasanya kepanasan lah, panas lah yang biasanya kan. Okey, saya akan gunakan Dettol. Dettol yang kita dah cairkan dia lah. Dettol kalau pekat warna dia coklat. Bila kita dah cairkan kan warna dia putih. So kita celup dalam tu, dalam Dettol yang telah kita dilute tu.
Kita celupkan rod tu, baru kita korek. Kalau misal kata, masa kita korek tu adalah sikit macam kerosakan. Contoh terkena dekat bahagian yang macam ada kontaminat sikit. So kita celup balik semula dalam kita punya air Dettol tu. Kita nak make sure jangan jangkitan tu pergi ke mulut-mulut bongkah yang lain lah. Okey, faham tak? Agak-agak. Kan dalam video tadi kan ada kita pengorek tu kan. Pengorek tu yang kita kena sedut dengan Dettol lah. Ataupun apa-apa jenis antiseptik kat sini dia Dettol, ada banyak lagi antiseptik lain kan. Kita cari antiseptik lain yang dijual di pasaran lah. Okay. So itu kaedah dia lah, kaedah penyelenggaraan bongkah selepas kita dah harvest. Okay, untuk slide yang seterusnya ni mungkin slide terakhir ke antara dua terakhir kot. Okay. So perosak-perosak cendawan, semua tanaman ada perosak, ada penyakit. Okay. Antara perosak yang cendawan ni selalu menerima serangan daripada tupai, tikus, lipas dan juga bari-bari. Bari-bari ni kalau you tak tahu bari-bari tu apa ni, yang benda hitam-hitam ni dekat kelopak cendawan ni. Nampak tak ada benda-benda hitam ni? Nampak. Itu kita panggil dia bari-bari. Okey. Biasanya tu kadang-kadang orang tanya kenapa pula tupai, tikus, lipas ni kena mengena dengan cendawan ni kan? Dia makan kita punya cendawan kita ni. Bukan kita je makan dia, makan cendawan. Tupai, tikus, lipas dia pun makan juga cendawan. Okey. So selain daripada perosak, yang atas tadi tu poin pertama tu perosak. So yang keduanya adalah penyakit. Penyakit ni yang dibawa oleh kulat hijau. Okey, gambar di sebelah ni kulat hijau. Nampak kan? Sepatutnya dia warna putih bongkah ni, tapi ada tumpukan-tumpukan hijau. Ini adalah kulat hijau lah. Kulat jingga, macam gambar di sebelah ni kulat jingga. Dan juga kulat hitam. Tadi yang gambar sebelum ni kan ada bongkah yang warna hitam tu kan? Biasanya kalau tumbuhan yang kita tanam tu adalah jenis kulat, yang merosakkan dia juga pun adalah dia punya spesies yang sama jugalah, yang kulat juga. Cuma siapa yang lebih dominan. Macam tu. Kan? Okey. Antara kulat hijau dengan kulat hitam ni, kulat jingga ni yang paling agresif lah. Sebab apa? Kulat jingga ni dia tumbuh di luar tau. Bila dia tumbuh di luar, okay, kalau kita tengok bila spora kepada kulat jingga ni dah matang, dia lagi mudah merebak. Perasan kan? Kalau yang yang kulat hitam dengan kulat hijau ni, dia berada di dalam bongkah, di dalam plastik tu. So selagi kita tak buka plastik tu, kulat tu akan stay dalam tu je lah. Kan? Kalau dia matang pun dia akan cuma membiak dalam bongkah yang sama. Berbeza dengan kulat yang warna jingga tu, dia boleh merebak di bongkah-bongkah yang lain lah sebab dia berada di luar kan. So yang ini kalau kita jumpa, yang warna jingga ni kalau kita jumpa, cepat-cepat kita buang. Okay. Kalau yang warna hitam dengan warna hijau ni memadai kalau kita tutup saja kita punya cap tadi tu. Memadai kita tutup, maknanya kita tak nak bagi spora pada spora matang yang kulat hijau ni dia terbang keluar lah. Okay, faham tak? Okay, ini jangkitan kulat ni. Selain daripada jangkitan kulat, ada juga jangkitan bakteria. Jangkitan bakteria ni biasanya kita akan nampak pada stem cendawan tu lah. Okey, ataupun pada kita punya kelopak lah, kita punya cap cendawan ni. Okey. So bila ada penyakit, mesti kena ada dia punya bahan kawalan kan. Apa kaedah yang kita gunakan untuk mengawal masalah penyakit ni. Contoh kalau perosak. Kalau perosak ni saya biasanya akan menggunakan tumbuhan jenis penghalau serangga lah, ataupun kita panggil tumbuhan repellent. Okay. Sebabnya kita tak nak nanti tumbuhan repellent ni biasanya adalah tumbuhan yang berbau. Contohnya macam serai wangi. Tahu kan serai wangi? Contoh apa lagi? Tumbuhan yang berbau-bau lah. Apa lagi? Durian Belanda, pokok nim, kan? Kari ke, macam tu. Pokok selasih, tu semua jenis-jenis tumbuhan penghalau serangga. Bila kita letak dia dekat dalam rumah, dalam rak-rak
yang kita susun bongkah tu, potensi untuk tupai ke tikus tu, lipas datang tu rendah lah sebab dia tak suka dengan bau-bau yang macam tu. Okey. Untuk kawalan jangkitan bakteria dan juga penjangkitan kulat ni, saya pun tidak menggunakan racun sebabnya kita tahu cendawan ni dia adalah penyerap udara yang baik lah. Jadi kalau kita sembuh dengan racun, potensi untuk kita diracun pun tinggilah sebab kita makan direct kan. Kita makan cendawan tu terus. So maksudnya kalau misalnya kata bila kita spray dengan racun, cendawan tu pun absorb racun tu. So kita pun makan, so directly kita pun dapat juga racun tu. Faham kan? So lebih baik kalau kita gunakan kaedah kawalan kebersihan. Kita bersihkan kawasan kita, jangan ada kotor-kotor. Kita kena pastikan kita punya tempat tu macam bila nampak ada sikit jangkitan terus kita buang. Macam tu. Kita cuba elak dia daripada merebak lah. Dan biasanya kalau perokok tega tu memang saya tak bagi masuk sangat lah. Memang jarang saya bagi masuk. Kita akan pilih-pilih juga orang lah sebab takut-takut dia boleh membawa kepada kulat-kulat. Okay. So ada soalan ke di slide terakhir ni? Terakhir tu. Okey, betul lah slide terakhir ni. So sekian. Bagus. Bagus tak ada. Kan? Dah pukul 4 kita dah habis lah. So kalau ada soalan saya menunggu. Kalau tak ada soalan dan saya akan serahkan kepada Cik siapa tadi tu? Saya. Kejap kita tengok kalau dekat Facebook ada soalan. Kejap Puan. Okey, boleh. Adakah Malaysia ekspor cendawan? Malaysia tak ekspor cendawan. Malaysia import cendawan. Sebab biasanya grower ataupun pengusaha cendawan yang ada di Malaysia ni bukan dari tak ramai lah yang secara besar-besaran. Ada tapi kadang-kadang nak menampung keperluan penduduk Malaysia pun tak cukup. Jadi macam mana nak ekspor kan? Kita lebih pada mengimport. Mungkin ada lah, mungkin ada yang mengekspor tapi tak banyak lah saya rasa. Kebanyakan semua memang kita akan jual domestik saja. Azaliza ada soalan daripada Facebook, dia tanya daripada Haikal Iman. Dia kata tanya jumlah purata setahun cendawan selalunya berapa kilo? Ini saya jawab berdasarkan di TPU boleh? Boleh. Okey. Biasanya siapa Haikal nak dalam bongkah ke dalam macam mana Haikal? Yang jumlah yang TPU berjaya hasilkan ke macam mana Haikal? Soalan agak general. Kalau saya jawab dulu lah. Kalau untuk bongkar, anggaran yang kita boleh dapat untuk 5 ke 6 kali hasil tu lebih kurang dalam 200 ke 300 gram. Itu untuk satu bongkah lah. Tapi kalau di TPU, di tempat di sinilah, purata kita boleh dapat setahun lebih kurang dalam 2000 kg. Kalau dululah, sekarang ni bila pandemik, kena cerita pandemik lah. Bila pandemik, isu masalah kita nak memasarkan kita punya cendawan tu ada masalah lah. Sebab orang tak datang beli semua. Ada kekangan-kekangan lain lah yang menyebabkan WFH lah, kita tak boleh ni. Tapi biasa memang, kalau untuk tahun-tahun sebelum tu memang kita boleh dapat 2000 kg. 2000 kg tu untuk saya punya unit sajalah. Bukanlah maksudnya untuk berapa kali berapa ekar ke, tak ada, bukan. Kalau ekar tu juga banyak lah kan. Berapa 50? Okey, tu soalan daripada ni dekat chat box ni ada Isyad tanya, memang tanam cendawan tiram je ke?
Okey. Di TPU ni kita betul kita tanam cendawan tiram sahaja. Sebab sebelum ni kita pernah juga tanam cendawan lain. Adalah juga kan memang ada percubaan menanam cendawan lain. Contohnya cendawan telinga kera. Tahu tak cendawan black jelly? Ataupun nama lainnya black jelly yang warna 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 apa tu? Warna okey. Okey yang tu. Lepas tu kita pernah tanam apa ni abalone tu pernah tanam juga. Saya pernah membuat kajian untuk membantu pensyarah untuk membuat kajian lah apa tu Ganoderma ataupun Lindsay. Pernah buat. Memang kita menggunakan resepi yang sama, yang 100% satu yang sama, dan kita boleh menanam pelbagai lagi cendawan lain lah selain daripada tiram kelabu. Sebab apa kita stop untuk penghasilan? Sebab bila kita jual, bila kita pasarkan, demand daripada kita punya customer lebih kepada tiram kelabu. Jadi saya pun ikut pada customer lah kan. Siapa nak rugi, semua orang nak untung. Jadi jual apa yang orang nak lah kan. Tapi boleh je nak tanam lain. Kalau you ada benih bagi kat saya. Saya tanamkan. Okey, lain soalan? Okey, jap Puan. Kat Facebook ada beberapa soalan daripada Naufal. Adakah semua jenis cendawan akan dihasilkan guna cara yang sama? Okey. Setakat yang saya dah tanam lah kan. Contoh macam tadi saya sebut, cendawan tiram kelabu, pink, kuning, ganoderma, telinga kera. Dia menggunakan resepi yang sama. Tapi mungkin ada certain contoh lain macam saya ada jumpa lah beberapa grower yang lain. Macam dia tanam cendawan susu harimau, cendawan ganoderma yang lain kan, macam dia adalah sedikit secret recipe dia yang lain lah. Tapi yang resepi yang asal tu adalah basic. Maksudnya kalau ada penambahan-penambahan lain tu mungkin macam booster ke apa kan, itu dia punya tambahan lah resepi masing-masing. Tapi untuk yang asasnya yang 3 tadi. Mungkin adalah kalau contohlah kalau macam saya diarahkan untuk menanam cendawan lain. Mungkin saya pun kena study dululah apa keperluan cendawan tu. Tak boleh main, mungkin ada penambahan lain, mungkin ada pengurangan lain, kita pun tak tahu kan. Tapi biasanya kalau yang lebih kurang sama, spesies yang lebih kurang sama, biasanya dia memang menggunakan resepi yang sama lah, yang hampir sama. Okey, menjawab soalan tak? Contoh Rasanya kan menjawab. Contoh kalau macam cendawan apa tu ala Volvarella kan. Dia lain. Cara dia lain, cara kita buat dia punya media lain. Lain kan, dia tak sama. Tahu yang Volvarella tu yang kita gunakan hampas apa tu, kelapa sawit tu kan. Anti fruit bunch tu kan. Yang tu. Volvarella tu dia lain, dia kena dalam bentuk bag, dalam bentuk batas yang kita letak kapur apa semua, kaedah dia lain lah. Tak adalah kita buat botol, tak adalah kita buat bongkah macam ni. Faham kan? Okey. So, Puan Zaliza, lain okey ke tu? Lain Puan? okey. Ada soalan ke? Ada lagi. Banyak soalan berderet. Daripada Divya tanya harga cendawan depends pada grade sahaja ataupun depends pada jenis juga? Maksudnya berbeza jenis, berbeza grade, berbeza harga ke macam mana? Okey, kalau macam di TPU ni saya cerita yang paling dekat dulu lah di TPU lah kan. Di TPU kita ada 2 grade tadi saya cakapkan, grade A dan grade A dan grade B. Okey, grade A ni harga dia RM16 1 kilo. Tapi harga untuk grade B RM13 1 kilo. Jenis yang sama kan? Tapi 2 grade yang berbeza, betul? Dengan kalau cendawan tiram yang kuning dengan pink tu pun harga dia pun lain. Dia kalau
Kejap. Dia tak adalah tinggi sangat. Dia punya beza dia lebih kurang dalam RM1, RM2 lah beza dia. Contoh kalau macam cendawan tiram pink dengan kuning tu harga dia sekilo lebih kurang dalam bawah RM20. Tapi dia tak adalah RM13 dengan RM16 tu. Berapa dia? RM21. Macam tu lah lebih kurang lah. Sebab yang kuning dengan pink tu agak rare sikit kan. Orang jarang-jarang nampak. Tapi untuk nak saya macam di TPU saya nak menarik customer untuk beli, saya kurangkan gram dia. So harga lebih kurang sama lah RM3.20 tapi gram dia sikit. Okey. Bagi cendawan, contohlah cendawan macam cendawan kukur. Tahu cendawan kukur tak? You all tahu tak cendawan kukur ataupun cendawan apa tu? Cendawan sisir. Tahu, Okey, tahu. Okey, cendawan tu harga di pasaran dia sangat mahal. 40 ke 60 ringgit 1 kilogram. Okey. So maknanya kalau sudah saya tanya, ada beza ke harga setiap jenis? Memang ada beza. Satu beza dia disebabkan oleh rare tak rare-nya cendawan tu lah. Senang nak dapat ke, susah nak dapat ke. Kan contoh macam di PJ ada satu syarikat yang menghasilkan cendawan King Oyster. Cendawan King Oyster lah. King Oyster yang dia besar tu. Dia batang dia besar. Kalau kita tengok kat pasar raya kan dia ada tahu batang dia besar. Tapi cap dia tu macam tiram kelabu tu lah. Cap dia tertutup macam tu kan. Yang tu harga dia pun mahal. Maknanya lain-lain jenis harga dia kalau yang template mungkin harga yang mahal lah. Sebab kita bila kita tanam kat sini, contohlah macam saya cakap tadi King Oyster mushroom tadi tu, kita ambil benih tu daripada luar tau. Dan dia biasanya dia hidup di kawasan temperate, di kawasan yang bersuhu sejuk. So bila kita tanam kat Malaysia, pengusaha yang kat Malaysia ni tanam kat Malaysia, dia perlu menyediakan keperluan yang sama dengan di negara asal dia, di habitat asal dia. Maksudnya kalau suhu sejuk, so kita kena make sure ruang dia tu mesti suhu sejuk lah. Kan suhu sejuk tu maksudnya dia dari segi dia punya equipment dia semua memang mahal-mahal lah kan. Mungkin aircon tu memang kena 24 jam ke, suhu dia memang kena 16 saja ke. Sebab itulah harga dia mahal. Kalau cendawan tiram kelabu ni dia sangat mudah diuruskan, dengan kos yang rendah pun kita boleh mula. Sebab tu kita boleh jual dengan harga yang agak murah. Jadi ada banyak sebab lah kenapa dia yang ni mahal, kenapa yang ni murah. Macam tu. Menjawab tak soalan agak-agak? InsyaAllah saya rasa menjawab panjang lebar Puan Zaliza bagi. Ada lagi ni Puan soalan? Kita boleh teruskan lagi ke? Boleh. Okey, so daripada Alin, saya habiskan dekat Facebook dulu adakah jenis cendawan mempengaruhi tempoh atau kadar penghasilan cendawan? Maksudnya cendawan tiram ni berapa lama? Kalau yang black jelly tadi berapa lama? Kalau gandum tu berapa lama? Adakah dia punya jenis tu bergantung, tempoh penghasilan tu bergantung kepada jenis? Memang sangat berbeza lah mengikut jenis. Contoh kalau macam ganoderma, satu beg tu dia boleh tumbuh 2 kali 3 kali je. Tapi harga dia mahal kan? Dan dia keluar sekeping je. Contohlah sekali pengeluaran dia sekeping je. Tapi besar sangat berat kan? Contoh kalau ada ganoderma lah. Lepas tu pertumbuhan, contohlah ganoderma tu pertumbuhan dia daripada dia kecil kepada nak kembang besar tu dia makan masa sampai sebulan macam tu. Kalau macam cendawan tiram kelabu tadi 4-5 hari je kan? Tu semua dikira. Kalau macam cendawan sisir lain pula. Dia kalau dia keluar tu sekali banyak macam tu, lepas tu nanti dia tak ada keadaan tutup. Sebab dia kalau macam sisir, kalau kita tengok bongkah dia akan kelar tau bongkah tu. Maknanya dia akan keluar sepanjang, selagi ada benih tu dia akan keluar je. Dia bezalah. Okey, apa lagi contoh saya nak bagi contoh. Contoh macam shiitake. Saya pernah pergi melawat ladang shiitake di Kundasang. Kaedah dia lain juga dan dia pun perlu di suhu yang rendah. So harga dia kalau kita tengok shiitake mahal kan? Memang macam itulah, ada banyak yang membeza-bezakan setiap jenis cendawan ni lah.
Menjawab ke? Tak ada lagi menjawab ke? Menjawab puan. Lepas tu next, kalau cendawan inoki guna teknik yang sama juga ke? Sebab cendawan inoki kan kecil-kecil tu kan? Yang selalu Betul. makanan serbuk tu. Kita kan siapa yang tanya soalan cendawan inoki tu mesti dia suka cendawan tu. Sebab saya pun suka. Saya sebenarnya macam cendawan inoki tu, kalau yang kita tahu, kalau sebenarnya Malaysia import dia kan daripada negara luar, betul kan? Daripada Jepun kan? Kita import dia dan kat Malaysia ni sebenarnya susah kita nak tanam sebab Malaysia ni negara dia panas. Susah nak tanam, tapi kita ada kaedah yang kita boleh buat lah supaya kita boleh kekalkan suhu dia tu. Dan saya pun masih dalam proses belajar, saya tak tahu, saya macam yang ni saya nak komen pun di luar lagi pengetahuan saya. Dan setahu saya tak ada lagi pengusaha dekat Malaysia ni yang tanam inoki. Itu dia saya boleh jawab. Kajian memang ada. So basically kita import lah cendawan inoki tu. Jadi kita import. Inoki, button mushroom banyak yang kita import. Kalau cendawan tiram macam Bogarella, biasanya memang pengusaha ada lah. Okay. So ada beberapa soalan yang Cik Jun dah jawab dekat dalam Facebook. So ada yang ni yang tak jawab lagi. Cendawan ni boleh terkena penyakit ke lepas dia tumbuh? Maksudnya bila dia dah keluar tu, boleh kena ke penyakit? Biasa bongkah kan penyakitnya. Kita tengok kulat semua tu. Kalau dekat cendawan tu boleh ke? Boleh kena. Biasanya dekat cendawan tu sendiri, biasanya yang akan kena jangkitan bakteria. Cendawan tu sendiri. Contoh kalau macam katalah kan, cendawan tu kita siram dengan air yang terlebih. Kandungan air, kelembapan dia lebih daripada 95 tu kan. Contohlah macam hari hujan, tapi kita siram juga. Kan, padahal suhu kat luar ni dah sejuk dah. Kelembapan kandungan air dalam udara dah menepati dah sepatutnya, tapi kita mesti siram. So maksudnya dia macam dah sangat tepu dengan air lah. Dia sangat tepu dengan air, cendawan tu akan jadi lembik tau. Akan ada aktiviti mikrob dekat cendawan tu, sama ada dekat batang dia ke ataupun dekat kelopak dia. Kalau kita tengok cendawan, you all bayangkan cendawan tu kelopak dia macam ada lekuk tengah-tengah. Rasakan cendawan dia tak tegak tau. Dia macam ada lekuk sikit kat tengah-tengah dia tu. Kalau perasan, okey. Bila air tu berlebih, takungan air tu akan ada lah dekat sekitar surface lah. Permukaan dia tu memang akan ada lah. Okay. Kalau cuaca dia panas, surface tu akan cepat kering. Maksudnya air tu takkanlah bertakung lama. Tapi bila terlebih sangat air yang kita bagi kat dia, nanti dia akan ada tindakan bakteria lah. Itu yang jangkitan bakteria tu, nanti dia akan ada kuning, dia akan membusuk kat situ, dia akan berlendir. So jangkitan penyakit boleh berlaku pada cendawan juga, bukan setakat bongkah. Lepas tu perosak pun dia makan cendawan. Cendawan tu sepatutnya dia tumbuh bulat. Dia jadi macam ada kesan-kesan gigitan lah kalau kita tengok. So bila dia besar tu kita nampak dia macam berlekuk-lekuk macam tu. Dia tak berlubang lah. Sebab bukannya ulat yang makan dia kan, dia macam lupai kan. Macam mana gigi tikus makan lipas ke, dia macam tu. Dia akan bergerigi-gerigi pada cendawan tu. Tapi tak banyak lah penyakitnya. Lebih kurang macam tu je lah. Jangkitan disebabkan bakteria. Disebabkan oleh perosak-perosak tu je lah. Yang lain tak ada. Saya tak pernah lagi jumpa penyakit-penyakit lain. Okey. Soalan lain? Okey. Lepas tu yang dekat chat box ni ada yang dah jawab. Enoki, cendawan kuning dengan pink lebih susah nak tanam ke sama je? Sama je. Sama je. Okey. So ada lagi ke soalan? Ini satulah tapi cendawan truffles ada tak kat Malaysia? Siti Masyara. Saya nak dengar suara lah. Tak mau tulis lah. Tak dengar? Masa saya cakap dengan Tak cikgu. dengar tak? Inilah berborak-borak. Walaupun dalam telefon je kan. Macam orang bodoh tengok cakap dalam telefon kan. Inilah tengah saya. Tu. Ada yang tanya ni. Itulah. Sudah tak nak bebel kot gambarnya. Saya dah cukup dah bebel. Miss Sarah nak tanya bebel, Miss Sarah? Ya, malu tak nampak muka dia. Saya malu.
Saya pun tak buka kamera kan. Saya pun malu juga. Sebab apa masalah tadi saya lupa. Ha. Mas Sarah nak tanya? Verbal? Walaupun dah letak dalam chat box tu. Suara emas ni Asla tu. Dia kalau buka je keluar emas je seketul. Mas Sarah. Mana? Mak rosak lah siannya dia. Masalah pencoknya tu. So soalan Sarah tadi Puan. Apa dia? Cara nak siram cara nak siram cendawan sama ke macam siram pokok biasa? Okey. Imagine saya cerita. Imagine je. Tadi kalau you all tengok dalam gambar yang mana okey, gambar ni. Nampak tak cara kita susun bongkah ni dalam dekat rak dalam keadaan berbaring, betul kan? Berbaring kan? Okey, berbaring. Cendawan truffle tak ada lagi kat Malaysia tapi saya cari benih. Kalau ada bagi saya. Saya nak truffle tu. Okey? Okey, saya sambung yang Sarah punya soalan kalau tengok susunan dia macam baring-baring macam ni tau. So bila kita siram, macam dekat TV, macam tu saya cakap, kita boleh siram manual ataupun siram secara sprinkler lah. Okay. Kalau di TPU, kita ada sprinkler. Sprinkler tu duduk di atas rak ni tau. Di atas rak ni paling tinggi sekali. Okay, atas ada sprinkler. So dia akan spray dengan gunakan mist sprinkler ke arah semburan halus. So dia akan kena pada cendawan saja. Dia tak masuk pun dalam mulut bongkah ni. So mulut bongkah ni tak kena pun. Faham tak? Okey, itu kaedah kalau kita gunakan sprinkler. Sama juga macam kalau kita gunakan kaedah manual. So bila kita gunakan kaedah manual, kita tarik getah kan. Kita tarik getah panjang, kita siram dia. Masa kita buat siraman, kita jangan siram direct depan mulut. Kita kena siram dia dari sisi. Dari sisi tepi lah. Maksudnya bongkah tu kalau dekat macam ni, kita dudukkan dia. So kita siram dari tepi rak ni. Kita siram macam tu. Macam kita siram macam pokok bunga lah juga. Kembang-kembang lah dia punya tu kan. Kita siram macam pokok bunga tu. Tapi kedudukan kita di sisi. Di sisi bongkah lah. Di sisi rak. Bukan di hadapan. Bukan bertemu air tu dekat mulut, tak ada. Kita elakkan air tu daripada masuk dalam kita punya mulut bongkah tu. Okey, boleh Sarah? Baik. Okay, ada soalan lain? Okey, ada lagi tak soalan lain? So far dekat Facebook ni tak ada dah. Dekat ni ada lagi yang nak bertanya. Cikgu Syira ni kalau kita pasal ni masing-masing boleh jadi pengusaha lepas ni. Sebenarnya kalau bahasa cendawan ni Puan Zaliza, student pun boleh buat sendiri kan? Cuma tak adalah buat bongkah, cumanya kita boleh beli bongkah and then kita kata bolehlah tanam dekat rumah, biarkan bongkah tu dekat rumah and then kita tunggu hasil kan? Betul. Bongkah boleh beli dengan saya. Berapa harga? Tadi ada mention ke? Berapa harga bongkah tu kalau dijual? Promote. RM3 satu bongkah. Yang dah matang? Yang siap benih dah matang. Tinggal kita buka penutup, tinggal buka cap dia dan siram lah. Okey. Dan Isyad tanya dalam chat box tu. Isyad pun malu-malu juga ke nak verbal? Isyad, daripada tadi ni bagi respon. Mel nak dengar suara sikit. Ya saya. Okay. Saya nak tanya pasal siram tu. Kan siram 2 kali sehari. Jarak antara 2 kali siram tu pagi dengan petang Ya, betul. Pagi sekali sebelah. Sekali lagi jangan siram di awal pagi tu, bangun tidur terus siram tu.
cendawan tu tengah berkembang, kau petiklah cendawan tu dulu kan. Biasanya kita akan siram dalam Okey, faham. pukul 11 kita siram. Lepas tu yang sebelah petang dan pukul 4 lah kita siram. Masa siram ni kita kena make sure janganlah time hujan lebat ribuan petir kat luar tu kita siram juga. Dah tertentu kawasan tu dah lembap kan, suhu tu dah sejuk. Kita siram bila dia panas je lah. Boleh. Tapi kadang-kadang bila saya cakap siram 2 kali sehari, hujan pun dia bantai siram juga. Itu yang kadang-kadang cendawan tu lembik lah, ada masalah lain kan. Sebab kita menyiram ni bukan untuk kita siram cendawan tu, kita siram rumah tu bukan untuk kita nak siram macam pokok bunga kan, kita nak bagi ni air ni bunga, pokok ni air kan. Tak. Kita siram cendawan tu supaya kita nak turunkan suhu rumah cendawan tu kepada suhu yang rendah yang sesuai dengan dia. Sebab cendawan ni dia absorb tau. Absorb air dari dalam udara tu. Dia bukannya absorb air yang kita duk siram tu dia sedut-sedut, tak ada. Boleh tak? Boleh. Faham. Okey, ada lagi tak soalan? Daripada Facebook dah tak ada. So far tak ada. Daripada uji ni ada lagi soalan? Okey, kalau dah tak ada, kita kembali kepada Puan ke Cik Syira. Ya, saya Puan. Puan Okey, terima kasih. Silakan Cik. Okey, so apa ni? Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Zaliza atas pengetahuan tentang apa ni cendawan kan. Tapi untuk pengetahuan pelajar juga, cendawan ni sangat mudah untuk dijaga. Maksudnya mungkin proses pembuatannya agak sukar lah sebab nak mix habuk kayu semua-semua tu, nak inokulate benih. Tapi sebenarnya nak dapat pengalaman tanam cendawan ni sangat mudah dengan orang kata you search je dekat Shopee pun ada jual juga apa ni bongkah cendawan tu. Sekarang dah ada macam-macam, ada yang belum matang, bongkah belum matang, ada yang dah matang. So tinggal tunggu hasil je. Okey, macam Puan Zaliza tadi kan, boleh juga nanti apa ni kalau nak beli bongkah cendawan daripada TPU pun boleh juga nak cuba tanam kat rumah kan. So jadinya bolehlah ada pengalaman, kita kata pengalaman dapat menghasilkan cendawan walaupun kita tak bermula daripada awal penyediaan bongkah, tapi kita dapat rasalah macam mana cendawan tu keluar. Macam mana nak petik cendawan, macam mana nak jaga lepas kita petik tu, macam mana kita nak jaga dia punya apa tu tube tu supaya tak infect tak ada tak terkena kulat lah ataupun bakteria ke. Okey, so jadi pengalaman-pengalaman tu sangat mudah lah sekarang. Ada harga, tak silap saya ada yang kalau yang dah matang ada RM3 macam tadi Puan Zaliza kata, ada yang jual belum matang, tapi kalau nak mudah beli je yang dah matang. Dan pengalaman pengetahuan lain kan yang kita tahu tentang cendawan. So basically kalau dekat Malaysia ni memang cendawan tiram yang paling famous lah, yang memang selalunya ditanam dan kata dimasak lah kat mana-mana pun. Okay, so jadi banyak pengetahuan barulah kot bagi pelajar saya rasa untuk unit cendawan ni. Terima kasih banyak-banyak Puan Zaliza dan juga terima kasih banyak-banyak kepada semua student yang participate dan juga responsif. Okay, untuk sesi kita pada hari ini. Tak apa, kita santai-santai je Irsyad. Okay, so apa ni, terima kasihlah semua untuk apa ni respon masing-masing. Diharapkan di amali kita akan datang. Okay, student-student pada hari Rabu ni, sesi hari Rabu ni boleh memanfaatkan ruang dan peluang untuk kita ni belajar tentang pertanian lagi. Okay, so minggu depan kita akan belajar lagi benda lain. Sebabnya selepas ni kalau awak dah masuk degree, kemungkinan tak akan belajar lagi lah kalau yang tak berkaitan dengan pertanian lah. So jadinya this is the only chance untuk kita belajar tentang pertanian tu dan direct daripada pegawai Taman Pertanian Universiti sendiri. Okay, so jadinya saya rasa itu sahaja untuk sesi kita hari ini. Jadinya kita boleh
Dismiss lah. Okay, terima kasih semua. Jangan lupa klik attendance dekat Putra Blast masing-masing. Okay, terima kasih Puan Zaliza dan pihak unit TPU yang lain, pegawai-pegawai yang ada di sekitar tu. Okay, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Thank you, madam. Terima kasih, Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih semua. Terima kasih Puan. Terima kasih Madam. Sama-sama. Thank you Madam. Yang anugerah khas ni. Untuk sejarah, ini kali yang kelima untuk balik. Apa dia? Masuk video. Okay. Puan Zaliza, terima kasih. Sama. Alright. Okay je. So far okay. Kalau ada kurang, sorry lah.